Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Sirah Lis-Saffis Tsani, Sirah tahun 2. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita pada muka surat 18, buku teks tahun 2, iaitu Ad-Da'watu Sirran, dakwah secara rahsia. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ad-da'watu sirran? Ad-da'watu sirran maksud dia dakwah secara rahsia ataupun sulit. Sebagaimana yang telah kita tengok animasi tentang dakwah Rasulullah pada pembelajaran yang lepas. Baiklah, dakwah secara rahsia ni adalah dakwah yang dilakukan secara tersembunyi ataupun secara senyap-senyap. Hanya orang tertentu sahaja yang mengetahui dakwah Rasulullah ketika itu. Okey, baiklah tengok yang pertama. Ayat yang pertama, kita akan baca sama-sama. Awak semua boleh tengok dalam buku teks muka surat 18 ataupun tengok pada slide. Okey. Bada'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bid'awati sirran lamma nazala alaihi qawluhu ta'ala. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Okay, apa maksud ayat ini? Dimulakan dengan bada'a. Bada'a maksud dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan dakwah secara rahsia apabila turunnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Muddassir. Ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-5. Apa maksud ayat surah Al-Muddassir ayat pertama hingga ke-5 ni? Okey, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan, dan segala kejahatan hendaklah engkau jauhi. Okey, kita ingat balik kan macam mana kisah ataupun peristiwa penurunan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah berlaku di Gua Hira. Selepas Rasulullah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Taala yang diberikan melalui malaikat Jibril, Rasulullah terus kembali ke rumahnya. Lalu Rasulullah bertemu dengan siapa? Rasulullah bertemu dengan isteri dia, iaitu Sayyidatina Khadijah, dalam keadaan ketakutan, gelisah apabila menerima wahyu daripada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada isterinya, Zammiluni. Apa maksud zammiluni? Zammiluni maksud dia selimutkan aku. Sebab Rasulullah masa tu baru dapat wahyu daripada Allah dan Rasulullah rasa takutlah apabila menerima taklifan yang begitu besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah meminta isterinya menyelimutkannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada Rasulullah ayat daripada surah Al-Muddassir, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-5, yang mengatakan kepada Rasulullah supaya berdakwah secara rahsia. Maka selepas daripada turunnya ayat itu kepada Rasulullah, Rasulullah mulakan dengan dakwah secara rahsia, ad-da'watu sirran. Okey, kita tengok yang kedua. Fada'a ahla baitihi wa man yathiqu bihi min asdiqaihi allazina ya'taqiduna sidqahu. Maksudnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru ahli keluarganya. Ahli baitihi ni ahli keluarganya. Wa man yathiqu bihi min asdiqaihi, dan sesiapa yang mempercayai Rasulullah daripada kalangan sahabat-sahabatnya yang percaya akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam perenggang ini ataupun dalam nombor 2 ni, perkara penting yang kita perlu tahu adalah
Siapa? Man. Man ni maksud dia siapa? Siapa yang Nabi ajak untuk mula Nabi ajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Yang pertama adalah ahli baitihi, iaitu keluarganya, keluarga Rasulullah. Yang paling rapat ataupun yang paling dekat dengan Rasulullah sendiri adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Khadijah. Kemudian yang keduanya asdiqaihi. Asdiqaihi ni maksudnya sahabat-sahabatnya. Contoh sahabat-sahabat Rasulullah adalah yang pertama Sayyidina Abu Bakar dan yang kedua adalah Sayyidina Ali. Lagi apa lagi? Siapa lagi? Sayyidina Bilal. Itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, da'ahum ila ibadatillahi wahdahu warra'fati bin nasi wattihadi wa tarkil harbi. Maksudnya Rasulullah mengajak mereka kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu dan menyayangi sesama manusia dan juga bersatu dan meninggalkan peperangan. Okey, dalam tajuk ini perkara penting yang perlu kita ingat adalah ila maza. Rasulullah berdakwah kepada apa? Okey, ada 3 perkara. Yang pertama, Rasulullah berdakwah kepada menyembah Allah Subhanahu Taala yang satu. Kemudian yang keduanya ar-ra'fati bin nasi, menyayangi sesama manusia. Dan juga yang ketiga ittihadi wa tarkil harbi, supaya bersatu dan juga meninggalkan peperangan. Okey, tajuk sebelum ni kita belajar tentang halatul Arab qablal Islam, keadaan orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Mereka ni sebelum datangnya agama Islam, mereka menyembah berhala. Kemudian mereka membunuh anak-anak mereka. Kemudian mereka saling bergaduh-gaduhan antara sesama mereka. Lalu bila datangnya agama Islam, maka Rasulullah berdakwah, Rasulullah menyeru kepada 3 perkara tersebut, iaitu bermula daripada ibadatillahi wahdahu, kemudian ar-ra'fati bin nasi dan juga yang ketiganya ittihadi wa tarkil harbi. Okey, kita tengok nombor 4. Wa qad bada'a bida'wati sirran khaufan min mufaja'atin nasi bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bihi min qabli. Rasulullah memulakan dengan dakwah secara rahsia kerana takut orang akan terkejut dengan perkara yang mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah dengar sebelum ini. Okey, dalam ayat yang keempat ini, isi pentingnya adalah limaza. Kenapa? Bada'a bida'wati sirran. Kenapa dimulakan dakwah secara rahsia? Ataupun sebab kenapa dimulakan dakwah itu secara rahsia. Okey. Seperti mana yang telah kita pelajari, orang-orang Arab ni mereka dah lama mengamalkan amalan nenek moyang mereka. Mereka menyembah berhala, membunuh anak-anak mereka, kemudian mereka minum arak dan juga bergaduhan sesama sendiri. Okey, jadi apabila datangnya agama Islam, Islam melarang perkara-perkara tersebut. Jadi mereka akan rasa asing dan juga rasa perkara tu baru bagi mereka. Sebab dah lama dah mengamalkan amalan tersebut. Jadi bila datangnya Islam larang, jadi itu adalah perkara baru bagi mereka. Jadi sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah itu secara rahsia dengan mengajak kepada ahli keluarga terdekat dan juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Okey, ayat yang terakhir, yang kelima, istamarrat ad-da'watu sirran limuddati thalasi sinina. Berterusan dakwah secara rahsia ini selama 3 tahun. Maknanya Rasulullah berdakwah secara rahsia selama 3 tahun kepada kaum keluarga Rasulullah, kemudian kepada
sahabat-sahabat yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam muddah. Okey, tengok kat bawah ni, kam muddah. Maksud dia apa? Berapakah? Kam maksud dia berapakah? Muddah berapakah tempoh? Tempoh apa? Tempoh dakwah secara rahsia, iaitu selama salasi sinina, selama 3 tahun. Okey, dekat mana Rasulullah berdakwah secara rahsia? Adalah di kota Mekah. Okey, baiklah, Ustazah akan ulang 5 perkara penting ataupun isi penting yang perlu kita ingat dalam tajuk ini. Yang pertama adalah mata. Bilakah bermulanya dakwah secara rahsia, iaitu bermulanya dakwah secara rahsia apabila turunnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Mudaththir ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-5. Kemudian isi penting yang kedua, man. Siapakah yang Nabi dakwah ketika dakwah secara rahsia, iaitu ahli baitihi wa asdiqaihi, kepada ahli keluarganya dan juga sahabatnya. Kemudian yang ketiga, isi penting yang ketiga adalah ila maza, kepada apa? Nabi berdakwah kepada apa? Ada 3 tadi yang saya sebut. Yang pertama adalah supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang satu. Kemudian yang kedua, mengasihi sesama manusia. Dan yang ketiga, bersatu dan meninggalkan peperangan. Okey, kemudian isi penting yang keempat. Yang keempat adalah limaza, kenapa ataupun sebab kenapa Rasulullah memulakan dakwah secara rahsia. Kerana takut orang akan terkejut dengan perkara yang mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah dengar sebelum ini. Kemudian isi penting yang terakhir adalah kam muddah, iaitu berapakah tempoh dakwah secara rahsia, iaitu selama 3 tahun. Baiklah, setakat itu sahaja untuk kali ini, untuk hari ini. Hingga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Ila liqa, ma'assalamah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.